Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Nora Atika Zani binti Muhammad Noh. Hari ini saya ingin membentangkan tentang pengenalan Melayu Union. Disebabkan pengumuman bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Ogos 1945 oleh pihak Amerika telah memberi kesan terhadap penjajah Jepun di tanah Melayu. Pada 14 Ogos 1945, pihak Jepun telah menyerah kalah dan kembali ke tanah air mereka. Kekalahan tersebut berarti bahawa tamatnya penduduk Jepun di tanah Melayu dan juga tamatnya Perang Dunia Kedua. Selepas pihak Jepun meninggalkan tanah Melayu, Parti Komunis Malaya PKM atau Malayan People's Anti-Japan Arms MPAJA yang terdiri daripada kaum Cina telah mengambil peluang tersebut untuk memerintah tanah Melayu. Pihak PKM telah menyebabkan pelbagai kekacauan dan huru-hara berlaku di tanah Melayu. Walau bagaimanapun, pihak PKM hanya dapat menguasai tanah Melayu selama 14 hari, iaitu sehingga kedatangan semula pihak British pada bulan September 1945 dengan tujuan mengembalikan keamanan tanah Melayu. Pihak British telah menubuhkan British Malayan Administration ataupun BMA, iaitu sistem pemerintahan tentera bagi menenangi kekacauan di tanah Melayu. Tetapi organisasi tersebut tidak bertahan lama. Oleh yang demikian, pihak British telah memperkenalkan satu lagi sistem pemerintahan baru di tanah Melayu yang dikenali sebagai Melayu Union. Sepanjang tempoh cadangan penubuhan Melayu Union, terdapat pihak yang menyokong dan menentang cadangan tersebut. Pelbagai peringkat proses penentangan tersebut berlaku sehingga akhirnya membawa kepada kegagalan pelaksanaan Melayu Union dan wujudnya perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang membawa kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Assalamualaikum, saya Muhammad Fibri Masri. Saya akan membentangkan tentang Nasional Malayan Union. Pada Julai 1943, kerajaan British telah menubuhkan unit perancang Tanah Melayu untuk menyediakan pembinaan semula Tanah Melayu di London, United Kingdom selepas Perang Dunia Kedua tamat. Unit perancang tersebut diketuai oleh Major General Red Owen yang diberikan tugas untuk merangka satu bentuk pentadbiran baru untuk Tanah Melayu. Lepas tu, Singapura juga dikekalkan sebagai satu tanah jajahan yang berasingan oleh Malayan Union kerana kebimbangan British bahawa tantangan orang Melayu terhadap penyertaan Singapura akan menjejaskan penerimaan perancangan tersebutlah. Tapi walau bagaimanapun, kerajaan British mahu jadikan Singapura sebagai sebuah pangkalan tentera laut. Tapi tujuan utama British buat benda ni semua disebabkan kepentingan ekonomi dan kedudukan yang strategik di Singapura sebagai pelabuhan utamalah. Walau bagaimanapun, banyak pihak tanah Melayu ketika itu percaya bahawa rancangan ini sekadar untuk tukar taraf negeri-negeri Melayu daripada sebuah negeri naungan menjadi sebuah tanah jajahan British, di mana kita dapat lihat satu usaha memanjangkan tempoh penjajahan British dekat tanah Melayu dan berpura-pura untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Sedangkan pada masa itu, kuasa pemerintahan tanah Melayu, Sultan-Sultan telah dilucutkan melalui pembentukan Malayan Union ini ya. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada Miss Amira dan rakan-rakan yang dihormati. Nama saya Gautam, anak lelaki Ganesan dan saya berusia 21 tahun. Hari ini saya ingin memberitahu tentang butiran utama Melayu Union. Melayu Union terdiri daripada Majlis Perundangan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan yang diketuai oleh seorang government British. Kedudukan Sultan-Sultan Melayu dikekalkan, tetapi dalam bidang kuasa yang terhad berkaitan agama Islam dan ada istiadat orang Melayu sahaja. Pihak British merintah melalui seorang penasihat yang diluluskan oleh government British.
Kerajaan Melayu Yunin akan mengambil semua aset tanah Melayu kecuali aset berkaitan agama Islam dan harta peribadi Sultan. Di Pulau Pinang dan Melaka, Pesuruhanjaya Residen menjadi ketua pentadbiran dan kewargaan adalah berdasarkan prinsip jus sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi bin Abdul Rahman. Nombor matrik DPI 2102043. Bahagian saya akan terangkan sedikit ataupun berongkai sedikit tentang gerak balas ataupun tindakan daripada kaum Melayu itu sendiri terhadap pembentukan Melayu Union. Sebenarnya kaum Melayu, untuk poin yang pertama, hasil daripada tindakan kaum Melayu ni dia bertentangan dengan pihak British jangkakan. Yang selama ni pihak British jangkakan kaum Melayu ni bila pihak British keluarkan satu kenyataan untuk suruh buat ni, kaum Melayu ni dia akan ikut. Sampai ke tahap pembentukan Melayu ni, orang Melayu awak dia ni pakat bekerjasama untuk nak bantah pembentukan tu. Contoh bukan contoh. Memang contoh memang sungguh ni. Tindakan daripada kaum Melayu. Hasil daripada tindakan kaum Melayu ni dia bertentangan dengan pihak British jangkakan. Sebelum ni yang pihak British jangkakan, bila mereka ni keluarkan satu kenyataan ataupun satu arahan untuk pihak Melayu buat ni, dia fikir pihak kaum Melayu ni akan buat. Untuk pembentukan Melayu Union ni, kaum Melayu awak dia ni memang tak setuju, satu patut tak setuju. Contohnya sungguh macam komuniti kaum Cina dengan India pun awak dia ni pun sama naik nak dengan kaum Melayu untuk nak bantah setengah peruntukan yang ada dalam Kitab Putih Melayu Union ni. Pemimpin Melayu dan pesara British daripada Perkhidmatan Awam di Tanah Melayu telah mengetuai bidasan terhadap rancangan Melayu Union dan membidas McMichael kerana menggunakan ugutan untuk memperoleh persetujuan daripada Sultan-Sultan Melayu. Poin yang kedua adalah pemimpin Melayu dengan pesara-pesara British berkhidmat di Tanah Melayu ni, awak dia sendiri jom mengetuai tindakan daripada kaum Melayu ni. Awak dia jom jadi ketua untuk fight tentang pembentukan Melayu ni. Dan selain itu juga, pegawai-pegawai ni dia telah melobi Tanah Melayu. Melobi ni dia macam mengambil. Dia macam duduk. Macam melobi ni dia bukan melobi pakcik, bukan. Dia macam melobi ni dia ambil alih. Dia ambil alih kawasan dekat Tanah Melayu tu. Untuk memendekkan masa yang diberi, saya baca teruslah, senang. Antara bekas pegawai-pegawai Perkhidmatan Awam Tanah Melayu yang telah mengambil bahagian adalah Frank Swettenham. Mereka turut menulis surat-surat kepada Akhbar Nasional dan untuk merayu kepada Perdana Menteri United Kingdom agar menghentikan usaha menukar status Tanah Melayu daripada negeri naungan kepada tanah jajahan. Kegiatan seumpama ini mewujudkan tanggapan bahawa terdapat tentangan yang hebat terhadap Melayu Union, bukan sahaja daripada penduduk kampung, bukan sahaja daripada penduduk Tanah Melayu, malahan daripada pegawai dalaman British sendiri. Sultan-Sultan Tanah Melayu juga telah terpengaruh oleh perasaan anti Melayu Union yang dianjurkan oleh pegawai-pegawai Melayu dan rakyat Melayu. Ini menyebabkan baginda Sultan untuk membantah secara terbuka terhadap cara yang digunakan oleh McMichael
untuk memperoleh tanda tangan baginda-baginda untuk perjanjian baru itu. Sultan-sultan tersebut menolak rancangan Melayu Union dan cadangan untuk menghantar satu perwakilan ke London untuk memansuhkan rancangan itu telah disuarakan. Bagaimanapun, sudut pandangan orang Melayu disampaikan dengan lebih berkesan selepas penubuhan UMNO ataupun Pekembar yang telah muncul untuk menyuarakan bantahan Melayu terhadap Melayu Union. Pihak British sangat terkejut dengan perubahan sikap masyarakat Melayu. Selepas Jepun menjajah tanah Melayu, orang Melayu sedar bahawa British tidak sekuat yang mereka harapkan. Selepas Jepun menjajah tanah Melayu, orang Melayu sedar bahawa British tidak sekuat yang mereka harapkan. Lebih lagi, semangat kemerdekaan yang ditiup kencang oleh jiran sebelah, iaitu Indonesia. Atas kesedaran orang Melayu, mereka bangkit bersama-sama untuk menentang cadangan dari pihak British. Tindakan yang terperinci telah dilancarkan oleh UMNO. Semua negeri Melayu yang terpisah dan tidak bersatu bangkit bersama-sama, termasuklah Sultan Negeri Melayu yang turut bersama-sama bergabung dengan rakyat Melayu untuk menentang Melayu Union. Perjuangan orang Melayu tidak terhenti sampai di situ saja. Orang Melayu mengadakan satu program ceramah untuk pihak Semenanjung supaya dapat menyedarkan masyarakat Melayu yang tinggal di Semenanjung itu. Pihak British tetap ingin meneruskan Melayu Union walaupun telah mendapat tentangan yang sukar. Pihak British telah menghantar satu jawatan kuasa untuk ingin meneruskan Melayu Union walaupun telah mendapat tentangan yang amat kuat. Pihak British telah menghantar satu jawatan kuasa untuk melihat reaksi masyarakat Melayu. Ahli jawatan kuasa terkejut reaksi yang amat kuat dari orang Melayu untuk menghentikan Melayu Union. Di mana mereka pergi mesti akan ada orang Melayu dengan slogan-slogan anti Melayu Union. Setelah selesai dengan lawatan tersebut, jawatan kuasa terbabit telah menggambarkan ucapan yang positif di dalam ucapan mereka kepada orang ramai. Orang Melayu dan UMNO yakin bahawa Melayu Union ini akan terbatalkan sendiri oleh pihak British. Sekian daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ashraf Aiman Mizan Abidin. Saya ingin menerangkan pelaksanaan Melayu Union. Meskipun penentangan orang-orang Melayu begitu hebat pada ketika itu, kerajaan British masih enggan menarik balik pelaksanaan rancangan Melayu Union. Sebaliknya, kerajaan British mendesak bahawa perlu dilaksanakan dengan segera supaya pentadbiran tentera British yang memerintah tanah Melayu sejak akhir penjajahan Jepun dapat dibatalkan. Akhirnya, Melayu Union telah diisytiharkan pada 1 April 1946 dan Sir Edward Gent merupakan Governor yang pertama. Walaupun Melayu Union telah berjaya diisytiharkan, tentangan yang teramat kuat oleh masyarakat Melayu membuatkan Melayu Union tidak dapat berkuat kuasa dengan sepenuhnya. Malah, Majlis Perhatikan Edward sebagai Governor yang pertama tersebut tidak diendah oleh Sultan-Sultan Melayu. Akhirnya, Melayu Union dibatalkan pada 1 Februari 1948. Setelah kegagalan untuk melaksanakan Melayu Union, British terpaksa mengikut kehendak masyarakat Melayu, iaitu mewujudkan pelaksanaan Persekutuan Tanah Melayu. Orang Cina di Tanah Melayu berasa mereka dikhianati kerana mereka tahu jumlah orang Cina yang terkorban lebih ramai berbanding orang Melayu pada waktu peperangan Jepun. Lepas tu, disebabkan mereka tidak puas hati, orang Cina kini melihat Parti Komunis Malaya sebagai harapan yang tunggal untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Kesimpulannya, hasil daripada semangat nasionalisme penduduk Melayu yang kuat, maka mereka telah dianggap berjaya memujuk kerajaan British untuk membubarkan Melayu Union yang dianggap sebagai satu bentuk penjajahan baru di tanah Melayu oleh pihak kerajaan British. Dan setelah mansuhnya Melayu Union, maka kedaulatan serta maruah rakyat Melayu berjaya dikekalkan. Seterusnya berjaya membawa tanah Melayu kepada satu bentuk kerajaan yang baru, iaitu Persekutuan Tanah Melayu.
Dengan tubuhnya Persekutuan Dalam Melayu, maka ia telah membentuk ruang kepada orang Melayu untuk melibatkan diri dalam politik negara dan juga pemerintahan tanah air sendiri. Ia juga turut membuka ruang pada para pemimpin Melayu untuk membawa kemerdekaan kepada negara yang akhirnya berjaya diperolehi pada 13 Ogos 1957. Di samping itu, peristiwa-peristiwa yang telah berlaku dalam sejarah perjuangan sebelum kemerdekaan berlaku. So, kita perlulah mengambil iktibar dan pedoman kepada masa kini dan juga generasi yang akan datang untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Dan terima kasih kerana menyaksikan video ini. Thank you.